Jadi sebenarnya bila sebut tentang dunia pelaburan ni, perkara pertama asas dia adalah kita nak melabur ni mesti guna duit lebihan. Lebihan tu terpulanglah kepada keselesaan kita. Dia bukan ada syarat nak melabur mesti 1,000, 5,000 semua, tak ada. Dia bergantung kepada wang lebihan kita yang kita mana kita nak melabur ni, kita tahu apa risiko kita ambil. Dan saya nasihatkan kepada mereka yang baru nak terlibat dalam dunia pelaburan ni, mula dengan modal yang kecil, bukan modal yang banyak. Sebab kita tak tahu lagi selok-belok dunia pelaburan tersebut. Jadi jangan teruja dengan pulangan yang lumayan tak masuk akal ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah, pertama, kita perlu fahami produk pelaburan yang kita laburkan. Kedua, sekiranya kita dah rasa yakin dengan produk yang kita laburkan, ini sah, patuh syariah, betul, mula dengan modal yang kecil. Tapi sebaiknya modal banyak ke modal kecil ni tak penting. Yang penting adalah ilmu yang kita ada. Bila kita ada ilmu, kita tahu macam nak uruskan duit kita dengan baik. Dia bukan faktor ramai orang kata pelaburan mesti modal yang besar. Saya menolak pandangan tersebut kerana modal besar pun tak bermakna apa-apa sekiranya kita tak tahu apa kita buat. Lebih baik kita mulakan dengan pelaburan terhadap diri kita, pelaburan ilmu, dan mulakan pula pelaburan kita dengan jumlah yang kecil. Jumlah yang sanggup kita tanggung risikonya. Kan? InsyaAllah bila kita faham risiko tu, modal kecil ini secara konsisten, kalau kita dapat mencari pulangan yang baik, dia mampu digandakan. Berbanding kita mula modal yang besar, salah langkah, duit yang kita ada tu habis. Jadi baiklah kita mulakan dengan jumlah yang kecil daripada jumlah yang besar. Hanya mereka kan. Jadi sebenarnya macam inilah. Betul, saya sangat setuju melihat anak-anak muda hari ini yang suka melihat ditunjukkan kekayaan. Tak salah, tetapi proses nak berjaya ni bukan proses yang mudah lah. Baik dalam dunia perniagaan, dunia pelaburan, dia perlukan proses pembelajaran, pengalaman untuk kita berjaya. Jadi nasihat saya sebelum adik-adik ni, yang terutama yang muda-muda nak terlibat dalam apa jua bentuk pelaburan, fahami dulu produk pelaburan tersebut dan jangan terikut-ikut dengan orang kata gaya-gaya kehidupan hari ini. Tak salah untuk berimpian besar, tetapi dalam dunia pelaburan ni kita akan sentiasa terdedah dengan risiko. Risiko apa? Risiko kerugian. Jadi bagaimana kita nak belajar mengurangkan risiko tersebut, barulah wang kita boleh berganda. Dan semak dahulu dengan pihak autoriti pelaburan yang sah, dan jangan semena-menanya melabur tanpa ilmu dan mengikut orang kata mengikut budaya ikut-ikutan ni, kerana akhirnya kita mungkin nampak orang lain seronok tapi realitinya kita tak dapat apa yang kita inginkan. Jadi bertindaklah dengan bijak, cari ilmu, datangi ilmu, insya-Allah kita mampu menggandakan wang kita dengan betul. Kalau kita lihat sebenarnya anak-anak muda suka ataupun masyarakat luar, dia seronok dengan benda yang memang hype. Satu produk pelaburan ni meletup, kita terlibat. Produk ni meletup, kita terlibat. Akhirnya apa yang berlaku adalah masyarakat hanya terdedah dengan produk-produk pelaburan apabila hype marketing tu berlaku, ataupun berlakunya sesuatu trending terhadap satu produk instrumen pelaburan yang ada. Nak beritahu, kalau cari logiknya, produk pelaburan ni memang sangat inovatif dari masa ke semasa. Tapi kalau kita sebut tentang pelaburan saham, kita sebut tentang mungkin pelaburan emas, pelaburan hartanah, pelaburan unit amanah, ini pelaburan-pelaburan yang telah wujud sekian lama, tapi dia taklah merujuk kepada keadaan trending satu keadaan yang berlaku, kerana ia memang wujud. Sebab itu kita kalau boleh sebenarnya kita perlu hindari dan jauhi trending produk instrumen pelaburan yang ada, kerana kebanyakan bila berlakunya trending, dia bukan bersifat kekal, tapi lebih kepada bersifat sementara, dan menyebabkan akhirnya ramai pelabur-pelabur yang mengalami kerugian yang besar. Tak salah mengikuti peredaran zaman, dan kita perlu ada satu perasaan ataupun satu disiplin dalam pelaburan yang dipanggil, kita tak nak ada perasaan ni, iaitu fear of missing out, FOMO. Tak perlu nak terkejar-kejar kalau tak faham produk yang ada. Tak ada benda atau produk yang kata kita ketinggalan, tak ada. Kerana produk pelaburan itu memang wujud. Jadi tak perlu kita nak terkejar-kejar yang menyebabkan akhirnya kita alami kerugian. Sebenarnya saya dah terlibat dunia pelaburan saham ni pun dah hampir 27 tahun. Dan bukannya satu proses yang pendek, dan telah mengalami pengalaman jatuh bangun melihat pasaran saham tu naik dan turun. Tapi itulah dia, realiti dunia pelaburan. Ada kala dia naik, ada kala dia turun. Dan saya sendiri mengalami pengalaman kerugian yang agak besar. Disebabkan apa? Disebabkan oleh ego yang mana kita ingat kita dah belajar, kita ingat kita dah ada ilmu, kita bertindak tanpa bimbingan, dan menyebabkan akhirnya kita syok sendiri. Rupanya benda kita buat tu kita ingat betul, rupanya salah. Ini antara faktor
pengalaman saya sendiri yang saya alami kerugian lah. Kerana kita tahu pasaran tak boleh dikawal, tapi kita masih mampu untuk kawal risiko kita. Jadi apa kesilapan saya yang saya lakukan sebenarnya adalah ramai orang dia fokus kepada keuntungan. Sebab itu dalam kami di Triple hari ini, bila kita membimbing masyarakat, jangan fokus kepada keuntungan. Tapi bila sebut tak fokus untung, takkan nak tengok rugi, siapa berminat. Tapi itu realiti, iaitu kita fokus kepada pengurusan risiko. Fokus macam mana nak jaga duit. Kalau kita boleh jaga duit yang kita ada, insya-Allah dia mampu berkembang. Tapi kalau otak kita memang fokus untuk ganda duit, cari duit, percayalah, kita terlupa tentang faktor utama risiko menyebabkan akhirnya kita alami kerugian. Jadi sebab itu, sekali lagi kepada anda di luar sana, untuk terlibat dalam apa jua pelaburan, pastikan anda bertindak dengan ilmu dan rujuk badan autoriti sebelum terlibat dalam apa jua bentuk pelaburan, dan pastikan melabur dalam produk pelaburan yang sah.